Bismillahirrahmanirrahim. Tersontot kisah benar tersontot di pintu kejahilan ilmu emas siri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian. Saya Nik Kamal, dealer aktif di Public Gold, dan saya merupakan dealer di bawah grup G100, iaitu salah sebuah grup di bawah Public Gold yang paling berkembang pesat lah. Dan saya bermentorkan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku kepada buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga penulis buku kepada buku Misi Bebas Hutang. Tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, tuan-tuan puan yang telah pun ikuti video saya sebelum ini, saya yakin dan percaya tuan-tuan puan telah pun menonton perkongsian saya berkaitan dengan kisah benar lah mereka ataupun pengalaman saya sebelum ini, dan juga ramai sekali orang-orang yang terjebak di dalam scam pelaburan emas yang dahsyat suatu ketika dulu, iaitu yang disebut sebagai tok belagak, tuan-tuan puan sekalian. Dan saya yakin tuan-puan kalau yang belum ikuti lagi, boleh tengok siri video saya sebelum ini. Dan kali ini, pada malam ini, tuan-puan sekalian, sepenghujung minggu ni, dan tuan-puan mungkin yang malam ni sedang berehat-rehat ke dan sebagainya. So saya nak berkongsi dengan tuan-puan sekalian video kali ini untuk siri kedua ini, iaitu nak berkongsi dengan tuan-puan semua kisah benar bagaimana terjadinya satu isu juga yang berkaitan dengan kerugian apabila orang-orang yang terlibat di dalam pelaburan emas yang tanpa ilmu, tuan-puan sekalian. Sebab itu, kalau baca buku Wang Emas Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini, tuan-puan sekalian kena dapatkan buku ini di PG Mall, tuan-puan sekalian. Mungkin saya akan letakkan link nanti untuk puan mendapatkan buku ini. Yang mana Tuan Zulkifli Syafi'i berpesan, iaitu bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas itu, tuan-puan sekalian. Kerana ramai sekali orang yang memiliki emas, tetapi disebabkan tiada ilmu tentang emas, maka mereka mudah untuk terjerat di dalam pelaburan ataupun apa sahaja perniagaan yang menyebabkan kerugian, bahkan di beban hutang yang sangat teruk, tuan-tuan sekalian. Dan itu yang saya nak share pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya isu ni masih baru lagi dan agak berat untuk saya berkongsi sebenarnya, kerana yang terlibat di dalam pelaburan ini ataupun perniagaan ini pun ada jugalah sahabat-sahabat saya dan sebagainya. Kalau tok belagak yang saya share sebelum ni, tuan-puan, tok belagak ni scam dia punya pelaburan sebelum ni ialah kita bagi duit. Kita bagi sejumlah duit, lalu dikatakan digunakan duit kita tu untuk memperdagangkan urus niaga tentang emas. Itu satu bentuk pelaburan ataupun perniagaan yang melibatkan dengan emas lah. Tapi konsepnya ialah kita bagi duit. Yang kali ini, kisah benar yang siri 2 yang saya nak share ni, tuan-tuan sekalian, ialah dia bukan bagi duit, tetapi bagi emas yang kita ada. Ini pun satu benda yang kita sama-sama kena perhalusi, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak melibatkan diri dalam pelaburan seperti ini. Iaitu macam mana, tuan-tuan sekalian? Kita bagi emas, sama ada barang kemas ataupun emas 999, dinar ke jongkong emas ke gold bar ke, kita bagi kepada entiti tersebut, organisasi ataupun company itu. Kita bagi kita punya emas, lalu company tersebut ambil emas kita itu dan diletakkan di Arahnu. Diletakkan di Arahnu, lalu mereka, company tersebut mendapat bajet daripada Arahnu. Kan konsep kita mencagarkan emas untuk kita dapat pinjaman duit, kan. So company ini telah pun mengambil barang kemas ataupun emas yang kita telah bagi kepadanya, dan company ini pun letak di Arahnu untuk
jadikan sebagai barang cagaran dan diambil duit pinjaman Arahanu itu untuk company ini run dia punya bisnes. So bila bisnes mereka untung kan, maka duit keuntungan bisnesnya itu akan diselesaikan Arahanu dan diberikan juga bonus ataupun hibah kepada mereka yang join pelaburan ataupun perniagaan tersebut. Ini sangat ini sangat, ada kata apa macam mana tuan? Ini pun satu benda yang kita perlu perhalusi dan kena teliti sebelum kita join, tuan-tuan sekalian. Kerana ada beberapa risiko yang saya nak share. Pertama, tuan-tuan sekalian, apabila kita menyerahkan barang kemas ataupun emas kita kepada company tersebut, kita perlu perhalusi kan, sejauh manakah boleh untuk kita mendapat pulangan keuntungan tersebut. Sebab kita, orang yang terlibat dalam skim ini ataupun perniagaan ini, seperti memberi sebulat ataupun sepenuh kepercayaan kepada syarikat ataupun company itu untuk run dia punya bisnes, dan kita percaya insya-Allah mungkin dia akan dapat untung daripada bisnes tersebut, kita akan dapat hibah tersebut. Dan kita telah bagi, tapi yang risikonya ialah kita telah bagi emas perhiasan ataupun barang emas kita tersebut di Arahnu. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita letakkan barang kemas ataupun emas kita di Arahnu, kita akan berdepan dengan risiko, iaitu risiko ialah bila dikatakan pinjaman, maka kita perlu untuk membayar balik, okey. Dan ada di Arahnu ni adalah dia panggil charge simpan, upah simpan apabila mereka menjaga ataupun apabila mereka Arahnu ini menjaga barang-barang kemas kita tersebut. Semakin lama kita letak barang kemas emas kita di Arahnu, maka semakin banyaklah kos yang kita perlu tanggung, tuan-tuan sekalian. Dan ini sebenarnya okey. Dan company ni, saya tak nak sebutlah company mana, tuan-tuan sekalian, tapi sebenarnya sangat, saya dapat tahu sangat dahsyat dia punya kesan. Sebabnya macam ni, tuan-tuan sekalian. Sebelum PKP, bisnes daripada company ini sangat bagus, dan saya dapat tahu daripada orang-orang yang saya kenal lah kan, dapat hibah daripada keuntungan bisnes company tersebut. Maksudnya company tersebut boleh untuk menguruskan kos di Arahnu dan juga memberikan hibah kepada orang-orang yang terlibat, pelabur-pelabur yang terlibat dalam perniagaan ini. Tuan-tuan sekalian, cuma nak dijadikan ceritanya takdir Allah, company ini mula diuji apabila berlakunya PKP pada kita pun semua tahu kan 2 tahun sebelum ini, yang menyebabkan bisnes company tersebut telah terkesan, banyak ujian yang dialami, sehingga apabila berlaku PKP ini, ada bisnes yang tak dapat nak run, dan ramai staf-staf pekerja yang saya dapat tahu terpaksa dikeluarkan, kan, terpaksa dikeluarkan untuk menampung kos mereka punya operation dan sebagainya. Sehinggalah selepas PKP pun kos masih lagi mereka terpaksa tanggung, dan dikatakan semakin ramai pekerja-pekerja ataupun staf-staf mereka kan telah pun maknanya mengundur diri daripada company tersebut. Dan satu cabarannya ialah mereka yang terlibat dalam pelaburan ini, tuan-tuan sekalian, pelaburan emas tadi kan yang saya share tadi itu, iaitu mencagarkan emas ni, satu benda yang sangat mungkin boleh dikatakan kesilapan lah yang dilakukan oleh company ini, ialah apabila tidak memaklumkan awal-awal kepada pelabur-pelabur yang telah meletakkan barang kemas emas mereka di Arahnu ini kan. Sebenarnya kalaulah bisnes mereka ni, company ni memang dah nampak macam ada masalah, sepatutnya diberitahu awal-awal kepada pelabur-pelabur emas ni supaya cepat-cepat untuk ambil emas ataupun uruskan pengeluaran emas di Arahnu itu. Dan kerana seperti yang saya bagi tahu tadi, semakin lama emas barang kemas disimpan di Arahnu, semakin banyaklah kos-kos yang terpaksa ditanggung. Tapi perniagaan ini sebenarnya, tuan-puan, saya sebenarnya nak dikatakan macam mana, nak dikatakan scam ke bukan sebenarnya pada pandangan saya lah. Okey.
pada pandangan saya, pada bacaan saya, dia bukan scam, tetapi dia sebenarnya berkaitan dengan ilmu, tuan-tuan sekalian. Inilah yang pentingnya ilmu tentang emas, iaitu walaupun pada awalnya dia punya urus niaga ini memang kita pergi ke pejabat dia, memang kita buat tanda tangan dokumen yang sangat, orang kata macam kita pun memang adalah dari segi macam dokumen-dokumen yang kita kena tanda tangan, tulis nama apa dan sebagainya, memang clear lah benda tu kan. Tetapi yang jadi masalahnya adalah bila mana terkesannya bisnes mereka, dan mereka pun mungkin agak sedikit, bukan terlalu sedikit lah, memang lewat memaklumkan tentang keadaan ini, menyebabkan habis orang, ramai orang yang terlibat dalam urus niaga ini telah pun terkesan kan. Sebabnya nak dapatkan balik emas, barang kemas itu tersebut bukannya murah, tuan-tuan sekalian, bukannya sedikit kosnya kan. Sebab bisnes company ini terpaksa undur diri dah, dan akhirnya company ini telah melepaskan kepada pelabur-pelabur ni untuk uruskan sendiri pengambilan barang kemas dan emas di arahnu mereka yang diletakkan barang kemas mereka masing-masing. Waktu sehinggalah dikatakan ribuan kan, ribuan orang-orang yang, maksud saya ramai pelabur sehingga terpaksa berkorban berpuluh-puluh ribu ringgit untuk mendapatkan kembali emas dan barang kemas mereka di arahan itu. Sebab ada setengah pelabur ni yang dia mencagarkan barang kemas yang contohnya daripada harta pusaka sebelum ini kan, barang-barang kemas yang ada nilai sentimental, yang sebenarnya mereka ni kalau sebolehnya naklah ada balik barang kemas tu kan, tetapi disebabkan dan mereka pun tak naklah untuk bila nak tebus emas tu, dan mereka mestilah nak tebus emas-emas yang maksudnya ada nilai sentimental ni kan dalam family mereka kan, ataupun harta pusaka dan sebagainya kan. Tak naklah untuk dicagarkan, dijual kepada arhanu kan. Dan itulah cabarannya, nak dapat balik barang kemas dan emas tu, mereka terpaksa berkorban puluhan ribu ringgit untuk dapat kembali barang kemas di arahanu itu. Dan itulah cabarannya bila mana kita emas ini kan. Sebab ada orang yang terlibat dalam urus niaga ini, memang pada awalnya sebelum PKP memang pelabur-pelabur ni mendapat hibah mereka masing-masing kan. Ada yang dapat 800, 600 dan sebagainya, yang mana adalah dia punya timing frame pemberian hibah daripada company itu kepada pelabur-pelabur ni kan. Dan memang ada dalam aku janji ataupun dokumen untuk company itu manage dengan sebaik mungkin barang kemas di arah dan sebagainya tu, tuan-tuan sekalian. Tetapi itulah apabila berlaku PKP ni memang sangat kritikal pengurusannya, sehingga habis orang yang saya pun ada dengar, saya pun ada berjumpa dengan ada seorang makcik ni yang sedih, yang tuan-tuan sekalian, dia telah pun saya ingat mungkin sebelum ni dia telah pun mengambil ataupun berpakatlah dengan anaknya seramai 7 orang tau. 7 orang anaknya. Makcik ni telah pun mungkin berpakat dengan anaknya seramai 7 orang, dan untuk minta anak-anak 7 orang ni bagi emas dan barang kemas kepada makcik ni, untuk makcik ni berurusan dengan company tersebut. Untuk dilaburkan, dicagarkan, dan mereka pun akan dapat hibah, dan makcik ni pun akan dapat hibah, sejumlah hibah tu. Dan mungkin makcik ni akan bagi sama rata kepada 7 orang anaknya tu berdasarkan emas-emas yang anak-anak dia bagi. Tapi cabarannya, tuan-tuan sekalian, apabila PKP berlaku, memang makcik ini yang saya dapat tahu terpaksa berkorban. Makcik ni, apabila saya berjumpa lah dengan makcik ni, saya melihat sendiri bagaimana kesedihan beliau. Beliau tinggal jauh, nak pergi ke company tersebut memang terpaksa naik bas dan sebagainya. Yang beliau pun telah berusia, tuan-tuan sekalian, dan beliau berjumpalah dengan staf company tersebut, bagi tahu yang beliau ni tak ada modal nak keluarkan balik barang kemas emas di Arhanu tu, memang dia tak ada duit. Dan dia memang dah banyak malam tak tidur kan. Banyak malam terfikir macam mana nak dapat balik barang-barang emas kemas anak-anak dia ni kan. Sebab nak kena keluarkan duit lagi, modal nak keluar, nak pergi tebus di Arhanu kan.
dah lah hibah pun dah tak dapat dah, tuan sekalian. Memang sangat sedih lah, tuan sekalian. Itulah cabaran bila kita emas ini. Bila kita berlabur ataupun nak masuk mana-mana skim pelaburan dan sebagainya, bila mana tiada ilmu, maka kita akan mudah terjerat di dalam skim-skim ataupun yalah, mungkin dia tidak menipu, tetapi disebabkan kelemahan dan kejahilan ilmu tentang emas. Itu tuan sekalian. Dia scammer ni ataupun dia macam mana? Di luar sana ada orang yang betul-betul yalah, dia berniat bisnes kan. Bisnes ni, yalah, kita semua perlu tahu bisnes ni memang ada risiko-risiko yang tersendiri. Yang mana akan ditanggung oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Ada juga scammer-scammer yang menipu tu memang, yang itu memang tak boleh nak elak lah sama sekali. Itu memang penipu lah. Memang di awal yang memang nak tipu orang dah. Tapi ada juga entiti, company yang dia tak tipu. Tapi disebabkan kelemahan pengurusan. Tu. Dan kejahilan ilmu tentang emas, maka keputusan dan decision yang dibuat oleh company tersebut telah menyebabkan kerugian dan sehingga menyebabkan ada ramai orang yang terpaksa berhutang, kan? Ada yang buat loan dan sebagainya, terpaksa mendapat bebanan daripada kelemahan company tersebut untuk bangkit kembali pada PKP dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Maka itulah yang saya nak share pada malam ini. Sebab ni, tuan-tuan sekalian, supaya kita semua dapat mengambil pengajaran lah. Kita ni kalau kita belajar daripada kesilapan kita, itu bagus sama sekalian. Tapi kalau kita belajar daripada kesilapan orang lain, itu 2 kali bagus sama sekalian. Maksudnya kita tak kerugian kalau kita belajar daripada kesilapan orang lain. Itu lebih bagus sebenarnya, tuan sekalian, untuk mendapat pengajaran kepada kita. So, tuan sekalian, bila berkaitan dengan emas ini, itulah yang saya nak share. Kalau kita ni orang marhain, orang awam, kalau macam saya kan, saya lebih senang kita tak pening-pening kepala. Kita teruslah. Emas ini hanya untuk simpanan jangka masa panjang semata-mata, tuan-tuan sekalian. Cubalah kita, tak payahlah kalau pada saya kan, kalau kita tak ada ilmu emas yang cukup, baik kita fokus untuk simpanan semata-mata emas ini. Di tangan saya ni macam ada 1 dinar. Dan kalau kita nak join, nak buat simpanan emas ni, biar betul-betul kita dapat emas. Beli emas, dapat emas, sama sekalian. Bukannya orang kata emas dari segi digital ke dan sebagainya. No, memang kita akan dapat physical emas. Kalau kita beli melalui akaun emas pun, kita make sure akaun emas tersebut boleh untuk dibuat urusan untuk keluarkan physical emas. Seperti di tangan saya ni. Ini 1 dinar. Dan kalau ni ialah gold bar 0.5 gram, rough cut public gold. Kalau para dealer lah, tuan sekalian 0.5 gram. So make sure tuan sekalian, emas ini ialah untuk simpanan jangka masa panjang. Dan keuntungannya ialah, konsepnya ialah, kalau baca di buku Wang Emas Tuan Zulkifli Syafiq ini, tuan sekalian, konsepnya ialah beli ketika harga murah dan jual ketika harga tinggi. Itu saja keuntungan yang kalau orang marhain macam kita ni, cukup setakat itu sajalah untuk kita faham emas ini. Dan emas ini, untuk untungnya, kita tak boleh emas sekalian beli hari ni, esok tu nak jual, ataupun bulan depan, tahun depan tu nak jual, nak dapat untung pada pembelian emas ni. Tidak, tuan-tuan sekalian. Emas ini sebaiknya kita simpan, kalau mengikut kata pakar dan sebagainya, 2 ke 3 tahun minimumnya untuk simpanan jangka masa panjang. Tapi kalau lagi lama lagi bagus. Kalau kita memang kita ada duit kan, duit lebih dan sebagainya, ataupun contohnya kita dapat setengah wang. Saya ada berjumpa dengan orang yang ialah apabila kematian dia punya mak ayah dan sebagainya, ada sejumlah duit kan, ataupun dia dah besar, ataupun orang-orang yang bersara ni kan, mungkin ada guru-guru yang bersara dan sebagainya, yang dia dapat orang kata gratuity kan, ataupun dia punya wang, sejumlah wang yang dapat hasil daripada pencen persaraan dan sebagainya. Dan wang tersebut mungkin tidak maksudnya tak digunakan lah sekalian. Maka saya syorkan belilah emas dan simpan. Tukar duit kertas kita tu kepada dalam bentuk emas seperti ini. Okey, tuan-tuan sekalian, supaya kita simpan jangka masa panjang, insya-Allah kita akan dapat untung daripada
simpanan emas jangka masa panjang itu. Bukannya kita dapat untung melalui join perniagaan pelaburan emas dan sebagainya ini. Kalau kita tak cukup ilmu, baik kita tak payah pening kepala tu apa sekalian. Kalau kita, mungkin ada sebagian orang yang memang dunia emas tu memang makanan dia, memang dia belajar tentang analisa graf emas dan sebagainya, memang dia belajar. Tu orang macam tu tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, itu mungkin orang dah expert kan. Tapi kalau saya sebagai dealer emas, membimbing emas ni, saya menyuruh kepada tuan-tuan sekalian untuk buat simpanan emas semata-mata. Kerana emas ni kalis inflasi, dan untuk keuntungan simpanan jangka masa panjang, dan untuk mudah untuk mencegah kita daripada penyakit boros dan sebagainya. Okey. Itu saja pada saya, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah saya ada letak link di video ini. Tuan-tuan boleh ke website saya untuk dapatkan info lebih lanjut tentang emas dan bagaimana nak start memulakan simpanan emas dan sebagainya. Okey? Boleh hubungi saya juga di situ, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Kita jumpa pada video yang akan datang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.